Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengajak tuan-tuan semua untuk melihat kepada satu laporan media, laporan akhbar Harakah Daily yang telah disiarkan pada 4 Januari 2022. 4 Januari 2022 dengan tajuk atas asas kesejahteraan rakyat, penyatuan satu kemestian. Ini adalah kenyataan yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Guru Senator Datuk Ahmad Yahya. Walaupun Dewan Ulama PAS belum mengeluarkan lagi satu pernyataan rasmi tentang pengubahan gelaran daripada Ustaz kepada Tuan Guru, tetapi berdasarkan pengalaman yang sebelum ini, apabila bertukarnya Ketua Dewan Ulama, maka mereka akan mengeluarkan satu kenyataan menyatakan bahawa nama rasmi akan bertukar daripada Ustaz kepada Tuan Guru. Jadi kita sapakan siap-siap dengan nama Tuan Guru Ustaz Ahmad Yahya, iaitulah Ketua Dewan Ulama PAS Pusat bagi yang baru ini. Tuan-tuan sekalian, kenyataan beliau ini adalah merujuk kepada apa yang telah berlaku dalam internal politik PAS, iaitulah tentang keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Syura Ulama PAS untuk memperkukuhkan MN dan juga mempertahankan PN. Setelah mereka duduk dalam keadaan yang cukup celaru, mereka menjadi seakan-akan makan di dua kolam. Setelah itu, untuk mengharmonikannya, mereka telah bermesyuarat dan Majlis Syura Ulama hanya sekadar membuat keputusan untuk mempertahankan MN dan juga memperkukuhkan PN. Itu tidak menjadi masalah kepada kita, dan dia tidak menjadi bekas kepada mana-mana parti politik, dan dia juga tidak ada kepentingan rakyat. Tetapi yang saya nak ulas pada hari ini ialah apabila Tuan Guru Ketua Dewan Ulama PAS Pusat ini, Datuk Ahmad Yahya ini, telah memulakan tugas yang pertamanya mengeluarkan kenyataan dengan memfitnah pihak lain. Ini yang saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat. Mana boleh seorang Tuan Guru, mana boleh seorang ulama, mana boleh seorang pemegang jawatan ulama mengetuai ulama-ulama di dalam PAS itu telah memulakan tugasnya dengan memfitnah pihak lain. Apa yang dia fitnah? Saya baca apa yang disebut oleh Ahmad Yahya, apa yang disebut oleh Tuan Guru Ahmad Yahya. Ketuanya, Senator Datuk Ahmad Yahya, kerana masih belum dikeluarkan kenyataan rasmi tentang perlu disapa dengan Tuan Guru mungkin, berkata keputusan itu dibuat berdasar tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyeru umat Islam bersatu sebagaimana ayat 103 surah Ali Imran. Itu okey, kita terima. Nak bersatu, Allah Taala suruh kita bersatu, betul? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kamu atas tali Allah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, bersatu dengan tali Allah. Ya, betul. Tapi soalnya, penyatuan ini adalah penyatuan dengan UMNO, penyatuan dengan MCA dan penyatuan dengan MIC yang pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, bahkan awal 2018, Tuan Guru Presiden PAS juga menyebut kata penyatuan mereka adalah penyatuan yang tidak ikut syariat Islam. Sedara, kemudian dia menyebut kita juga menyaksikan sendiri kesan perpecahan pilihan raya umum lalu yang dapat kita saksikan. Siapa yang berpecah daripada siapa? Agama, bangsa, tanah air kita terancam. Jadi atas asas perintah Allah, atas asas keselamatan dan kesejahteraan rakyat selama ini, maka penyatuan adalah satu kemestian. Ahmad Yahya, Ketua Dewan Ulama PAS, memulakan tugasnya dengan berbohong dan memulakan tugasnya dengan memfitnah kepada pihak lain. Siapa kata Islam, agama ini telah terancam? Siapa yang menyatakan bahawasanya bangsa Melayu ini telah terancam? Siapa yang menyatakan bahawa tanah air kita terancam? Yang kata itu adalah PAS. Dan satu-satu hujah yang telah disebut oleh PAS untuk pengetahuan Tuan Guru Ahmad Yahya, untuk pengetahuan Ketua Dewan Ulama PAS, untuk pengetahuan ketua kepada segala alim ulama PAS, yang kamu tuduh sebelum ini Islam terancam. Di mana Islam terancam, kamu buat apa yang dipanggil dengan kempen BMF. Kempen BMF itu, Buy Muslim First itu, akhirnya apa yang sedang berlaku pada hari ini. Kamu kata kononnya Islam terancam kerana adanya sekolah sekolah vernacular, dan kamu melalui timbalan Ketua Dewan Muslimat Salmiah Maknor telah menyatakan bahawa sekolah vernacular ini perlu ditutup. Tapi hari ini apa yang berlaku? Kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh
oleh parti pemerintah ataupun oleh kerajaan yang namanya Kerajaan Keluarga 69 ini, yang salah seorang daripada menterinya adalah Ustaz Idris Ahmad. Ustaz Idris Ahmad dia naib presiden, dia belum layak lagi untuk jadi Tuan Guru. Ustaz Idris Ahmad telah menyatakan bahawasanya Kerajaan Keluarga 69, Kerajaan Malaysia, Kerajaan Kerajaan Tebu Atap ini tidak berhasrat untuk menutup sekolah vernakular. Kamu sebut sebelum ini, di mana Islam terancam? Islam terancam kononnya kerana telah dibuat usaha yang bersungguh-sungguh untuk menghidupkan Dongzau, dan kamu mengajak kepada masyarakat pada waktu itu untuk membunuh ataupun mematikan Dongzau. Perdana Menteri sendiri yang sekarang ni kamu walak kepada Perdana Menteri tersebut, Perdana Menteri itu telah menyatakan bahawasanya Dongzau perlu diharamkan, dihapuskan. Sekarang dia sudah menjadi Perdana Menteri 5 bulan. Sebelum itu dia sudah menjadi Pak Yid dalam Kerajaan Perikatan Nasional selama 17 bulan. Apa tindakan yang dia buat? Tuan Guru Ahmad Yahya, anda memulakan tugas anda dengan berbohong. Anda memulakan tugas anda dengan memfitnah pihak lain. Dan saya sebut, agama mengajar kepada kita bahawasanya jidal yang perlu berlaku kerana kita berada dalam negara demokrasi. Sebahagian daripada kaedah jidal, sebahagian daripada kaedah untuk kita berbahas itu adalah dengan hujah. Apa hujah kamu? Jangan kamu main sentimen orang-orang bawah kamu. Jangan kamu turun dan kamu bagi tahu kepada orang balik pulau, kamu bakar semangat mereka. Sebenarnya realitinya, bila kamu mengambil kerajaan ini bersama-sama dengan UMNO, MIC, MCA yang kamu kata tidak syar'i itu, bersama dengan Bersatu yang kamu kata pengkhianat itu, bersama dengan Kamaruddin Jaafar yang kamu kata keluar daripada jamaah Islam itu, ini bila kamu ambil kerajaan, semua isu yang kamu gembar-gemburkan, Islam terancam, bangsa Melayu makin tertindas, bahkan kamu kata tanah air ini terhakis, itu semua kamu tidak boleh menjawabnya dengan tepat dan tuntas. Ahmad Yahya, saya peringatkan bahawasanya antara perkara yang cukup besar adalah menghidupkan api kemarahan di kalangan rakyat, di kalangan umat, di kalangan penganut agama dengan menggunakan sentimen agama, mewujudkan al-adawata wal baghdha, kemarahan, permusuhan dan kemarahan di kalangan umat ini. Itu adalah dosa besar, dan itu bukan tugas seorang ketua ulama. Itu adalah tugas yang Al-Quran sebut peranan ini dimainkan oleh iblis laknatullahi alaih. Jangan sekali-kali ketua Dewan Ulama tiba-tiba mengambil sikap untuk memulakan tugas dan hari pertama sebagai seorang tuan guru, sebagai seorang ketua ulama dengan memfitnah pihak lain. Datangkan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sekiranya Islam itu terancam, di mana terancamnya Islam? Sekiranya Melayu itu terancam, di mana terancamnya Melayu? Sekiranya tanah air ini makin terhakis kemerdekaannya, di mana buktinya? Sedangkan semua hujah-hujah kamu yang satu ketika dahulu kamu turun dan bohongi rakyat di peringkat bawah, semuanya sedang dijawab dengan tindakan kamu satu demi satu. Dongzau belum diharamkan, sekolah vernakular akan diteruskan. Dalam masa yang sama, kamu terus membohongi rakyat kononnya kerana kamu tidak bersatu. Padahal kamu tidak pernah bersatu pun sebelum itu. Kamu memang memusuhi UMNO, kamu memang memusuhi Bersatu. Kamu tidak pernah bersatu pada waktu itu. Kamu kononnya kerana memenuhi, kerana berikan kemenangan kepada Pakatan Harapan, dan kerana kamu tidak bersatu pada ketika itu menyebabkan Islam terhakis dan sebagainya. Saya ingatkan Ustaz Ahmad Yahya, saya ingatkan ulama, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang yang menimbulkan suasana huru-hara, suasana fitnah di kalangan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka itu azab jahannam, dan bagi mereka itu azab yang memuncak-muncak. Bertakwalah kepada Allah, pegang dan hormatilah gelar ulama, sama ada kita layak ataupun tidak. Peganglah gelar ulama itu, hormatilah gelar tersebut, pasakkanlah gelar tersebut, julangkanlah gelar tersebut, supaya orang tidak menyebut bahawa ulama memulakan tugasnya dengan memfitnah pihak lain. Selamat meneruskan kehidupan. Negara ini adalah negara kita bersama. Jangan cetuskan
isu perkauman, jangan cetuskan isu agama demi kepentingan politik sepihak. Mari kita bertarung di padang sama rata. Mari kita terjun ke dunia demokrasi dengan roh dan semangat demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.